Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful bin Mat Sazali, nombor metrik 1221395. Jadi, bahagian saya akan menerangkan tentang objektif kajian bagi kajian ini. Jadi, setelah kita mengetahui nama kajian, eloklah kita kenal apa itu objektif kajian. Macam kita kenal orang, tak cukup dengan nama, kita kenal dengan sifat-sifatnya. Jadi yang pertama iaitu mengenal pasti siapa itu David Hume. Jadi kita kena kenal dia lahir kat mana, dia meninggal bila semua. Yang kedua adalah menjelaskan kewajipan dan sifat manusia. Ini adalah antara kajian David Hume dalam kehidupan beliau. Yang ketiga pula, menghuraikan peranan naluri. Dengan kajian yang David Hume buat, dia memang amat minat terhadap naluri manusia. Dan yang keempat pula, menerangkan pandangan Hume terhadap kebanggaan dan kesombongan masyarakat. Di sini David Hume menerangkan apa itu, mendefinisikan apa itu positif, apa itu negatif. Dan yang terakhir adalah memfokuskan kritikan ahli falsafah yang lain terhadap David Hume. Seterusnya, mari kita mengenali dengan lebih lanjut siapakah David Hume ini. Pertama sekali, dia adalah seorang ahli falsafah Scotland, yang amat terkenal di Scotland lah. Dan lahir pada 12 hari bulan April 1711. Beliau dilahirkan di Edinburgh di Scotland. Ya, Scotland. Seterusnya, beliau lahir dalam keluarga yang sederhana mewah, tidak kaya sangat dan tidak miskin sangat, hidup di perkampungan. Seterusnya, dia sambung belajar di University Edinburgh di negeri kelahiran dia sendiri, berbakti pada negeri sendiri. Seterusnya, antara bidang yang dikuasai oleh David Hume adalah dalam bidang undang-undang. Seterusnya dalam bidang sastra, falsafah, agama dan juga politik. Seterusnya pada tahun 1734, beliau berhijrah ke Perancis, mengambil langkah untuk berhijrah, mengambil suasana baru untuk mulakan penulisan di dalam kajian falsafah. Seterusnya, tidak asing lagi, David Hume memang pengkhususan profesional dia adalah dalam bidang epistemologi falsafah moral. Dan kita akan kajilah dalam kajian ini tentang dia punya hasil kajian dia dalam falsafah moral. Namun dengan sedihnya, David Hume ni meninggal kerana sakit teruk, umurnya tua, meninggal pada 25 Ogos 1776. Dan sepanjang kehidupan beliau, kita tidak menafikan bahawa memang banyak sumbangan beliau terhadap dunia falsafah baru. Tahun abad ke-17-18, kemunculan falsafah baru, beliau antara orang yang banyak memberi sumbangan yang tinggi. Antara jurnal-jurnal yang telah dihasilkan oleh beliau, antaranya yang terkenal adalah A Treatise of Human Nature, menerangkan tentang semula jadi manusia ini. Seterusnya, Essay Moral and Political, dan terakhir ialah An Inquiry Concerning and Principle of Moral, antara yang kajian terawal beliau dalam hidup beliau. Antara kritikan-kritikan sifat manusia, Hume memberi respon bahawa moral semestinya berasaskan daripada akal yang membezakan kebaikan dan keburukan terhadap sesuatu. Beliau menentang pendapat ahli rasionalis yang mengatakan bahawa tiada standard tertentu untuk menentukan perkara tersebut dan perkara tersebut adalah melalui pendapat individu. Samuel Clarke mengatakan bahawa kebodohan yang melampau dan kerosakan adab seseorang itu boleh menyebabkan keraguan terhadap bukti-bukti yang dibawa untuk seseorang yang lain. Hobbes, Hutcheson dan Shaftesbury menegaskan bahawa setiap manusia mempunyai sentimen yang berbeza-beza dan setiap manusia pasti mempunyai sifat simpati dan prihatin terhadap orang lain, terutamanya individu yang berdekatan dan berkaitan dengan kita. Antara kritikan-kritikan sifat manusia, Hume memberi respon bahawa moral semestinya berasaskan daripada akal yang membezakan kebaikan dan keburukan terhadap sesuatu. Beliau menentang pendapat ahli rasionalis yang mengatakan bahawa tiada standard tertentu untuk menentukan perkara tersebut dan perkara tersebut adalah melalui pendapat individu.
Samuel Clarke mengatakan bahawa kebodohan yang melampau dan kerosakan adab seseorang itu boleh menyebabkan keraguan terhadap bukti-bukti yang dibawa untuk seseorang yang lain. Hobbes, Hutcheson dan Shaftesbury menegaskan bahawa setiap manusia mempunyai sentimen yang berbeza-beza dan setiap manusia pasti mempunyai sifat simpati dan prihatin terhadap orang lain, terutamanya individu yang berdekatan dan berkaitan dengan kita. Di antara perkara-perkara yang dibincangkan di dalam karya David Hume, The Standard of Taste adalah setiap kejahatan tidak semestinya dibalas dengan kejahatan dan ianya perlu ditangani dengan perkara-perkara yang baik supaya tidak berlakunya kebencian dan pertelingkahan dalam ketamadunan. Di dalam karya ini juga membincangkan bahawa terdapat keseragaman dalam sentimen umum manusia sehingga menyebabkan erti kata apa yang kita sampaikan itu sama ada betul ataupun salah. Ini menunjukkan bahawa semua manusia sangat bersetuju dalam perasaan moral mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbardiah binti Mashhadi. Nombor matrik saya 1221386. Dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang bab 4. Dalam buku Risalah 2, kebanggaan ini ditarifkan sebagai kegairahan yang dirasai oleh masyarakat apabila mereka mengenali kaitannya dengan sebab tertentu, iaitu sebab tertentu tersebut mestilah disusun oleh subjek dan kualiti yang positif. Sebaliknya, tiada definisi untuk kesombongan. Maksud untuk kesombongan pula ialah keinginan untuk mempunyai reputasi dan untuk merasa bangga. Sudah sah lagi, kesombongan dan kebanggaan ini mempunyai berbeza takrifan. Seterusnya, kita akan merungkaikan tentang masalah kesombongan ataupun kebanggaan. Pertama sekali, mereka mempunyai sesuatu yang dikenali sebagai diri sendiri. Daripada segi pendapat Hume memasukkan elemen tambahan sebab kesombongan juga datang daripada objek, iaitu selain daripada sebab. Oleh itu, kita perlu membezakan antara motivasi nafsu ini dan objeknya, antara konsep yang menggembirakan mereka dan kegembiraan itu membawa mereka ke mana atau mengarahkan pandangan mereka ke arah mana. Untuk memahami sifat kesombongan dan kerendahan hati, kita mestilah mengkaji sebab ataupun prinsip produktif mereka. Kedua adalah pembentukan perbezaan akal fikiran antara kebanggaan positif dan kesombongan yang negatif. Hume membuat dakwaan normatif tentang kesombongan. Sebagai contoh, dia menulis kebanggaan yang berlebihan atau kesombongan yang berlebihan terhadap diri kita sentiasa dipandang ganas dan dibenci secara universal. Tetapi Hume mengutuk tahap kebanggaan yang ganas di sini bukannya kesombongan yang dianggap sebagai jenis kegairahan yang berbeza. Sesungguhnya Hume menegaskan bahawa kesia-siaan lebih tepat untuk dipandang sebagai kegairahan sosial dan ikatan penyatuan di antara manusia. Nama Hana Mardia binti Mazlan, nombor matrik 1221388. Peranan naluri manusia menurut David Hume. Cara manusia berfikir adalah gabungan naluri semula jadi kita dan kebolehan kita untuk menggunakan akal. Seorang ahli falsafah bernama Hume, dia percaya bahawa akal ini hanyalah satu lagi bentuk naluri, tetapi kemudian dia menyedari bahawa manusia juga mempunyai kebolehan istimewa untuk berfikir dengan cara yang berbeza. Walaupun naluri mungkin kelihatan luar biasa, ia mungkin sebenarnya membantu kita untuk memahami konsep abstrak dan berkomunikasi antara satu sama lain melalui bahasa. Hume dipercaya bahawa manusia ini adalah sebahagian daripada alam semula jadi dan kebolehan kita untuk menakul adalah sebahagian daripada diri kita. Orang lain seperti penulis Rousseau percaya bahawa haiwan ini hanya didorong oleh naluri, manakala manusia ini mempunyai kedua-dua naluri dan akal. Seorang penyair bernama Rochester pernah bergurau bahawa dia lebih suka menjadi haiwan daripada manusia kerana haiwan ini dia tidak mempunyai masalah naluri dan akal yang sama seperti manusia. Teori naluri menurut David Hume. Teori Hume bercakap tentang bagaimana naluri kita mempengaruhi pemikiran dan tindakan kita. Naluri adalah seperti tindak balas automatik kepada perkara yang kita perlukan, seperti lapar dan dahaga, atau perkara yang kita inginkan, seperti cinta dan kemasyhuran. Hume berpendapat bahawa kepercayaan dan pemikiran kita ini juga boleh dipengaruhi oleh naluri kita. Dia mengatakan bahawa naluri tidak selalu mengenai keseronokan, tapi juga boleh mengenai perkara
seperti keadilan. Walau bagaimanapun, Hume mengakui bahawa naluri sukar difahami dan tidak dapat menjelaskan segala-galanya tentang mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Alasan naluri menurut David Hume. Hume menulis artikel bahawa manusia tidak dapat memahami sepenuhnya jiwa mereka sendiri. Idea ini mencabar apa yang dipercayai ramai orang tentang sifat manusia. Sesetengah orang menyangka bahawa naluri dan akal adalah berbeza sama sekali. Tapi Hume percaya manusia ini adalah berkaitan. Beliau berkata bahawa naluri boleh dipercayai dan penting untuk mempelajari, tetapi akal juga penting untuk perkara seperti komunikasi dan agama. Jadi, Hume mempunyai pandangan yang rumit tentang naluri dan sebab dia berkata mereka berhubung tetapi juga berbeza dalam beberapa cara. Nama saya Muhammad Syarkawi bin Misdad, nombor metrik 1221387. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian. Metodologi kajian ini umumnya ialah kajian yang digunakan untuk mengkaji konsep, metod dan prosedur kajian. Kajian ini biasanya dijalankan dalam bentuk perpustakaan dan tertumpu kepada cetakan buku dan pemerhatian. Di dalam kajian ini, kami telah melakukan kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif ini merupakan kajian yang tidak dapat diterangkan melalui pengumpulan data yang menggunakan nombor, yang mana terdapat perkara-perkara tertentu kerana ianya memerlukan pemerhatian yang teliti, terutamanya maklumat mengenai manusia iaitu berunsur emosi, motivasi dan empati, iaitu memahami orang lain ataupun kumpulan tertentu atau keadaan semula jadi. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai implikasi daripada pemikiran yang dibawa oleh David Hume. Pemikiran yang dibawa oleh David Hume ini disebut empirism, iaitu beliau meletakkan akal itu tidak wujud. Bahkan wujud akal itu hanya melalui teori semata-mata. Fahaman empirism ini bertentangan dengan aliran rasionalism kerana ia mengatakan pengalaman sahaja yang akan memberikan pengetahuan kepada manusia melalui setiap panca indera yang dimiliki oleh manusia. Empirism juga telah membawa pelbagai implikasi kepada individu, masyarakat dan negara. Ianya mempunyai banyak kesan negatif, tetapi dalam pada masa yang sama, ianya juga tetap memberikan kesan yang positif yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Pemikiran ini mengajarkan manusia untuk menggunakan setiap panca indera yang digunakan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, sebagai seorang pelajar, kita mestilah fokus dengan menggunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan mulut untuk bertanya jika kita tidak mengetahui sesuatu. Oleh itu, kita perlu menggunakannya dengan sebaik mungkin tanpa menyia-nyiakannya. Seterusnya, antara kesan positif pemikiran ini juga ialah memberikan kesan kepada aspek kebudayaan agar tidak hilang di tengah zaman. Hal ini kerana budaya yang kekal hingga kini disebabkan oleh pengalaman yang diturunkan oleh generasi yang terdahulu kepada generasi sekarang supaya ia tidak dilupakan begitu sahaja tanpa diterapkan dalam kehidupan seharian. Sebelum munculnya bahan-bahan ilmiah tentang kebudayaan, pengalaman merupakan sumber utama bagi mencipta bahan ilmiah tersebut. Akhir sekali, kesan negatif empirism pula ialah ia akan membawa kepada pengetahuan yang berbeza bagi setiap individu. Hal ini terjadi kerana setiap pengalaman yang dilalui oleh individu itu berbeza mengikut setiap tahap panca indera yang dimiliki oleh mereka. Contohnya, individu yang demam akan merasakan gula pahit, manakala individu yang sihat pula merasakan gula itu manis. Oleh itu, pengetahuan yang diperoleh setiap individu tidak bersifat umum dan ia akan mencetuskan pergaduhan antara manusia. Tetapi, menurut pengetahuan empirism ini, ia dapat dijelaskan secara nyata melalui panca indera. Sebagai contoh, wujudnya matahari. Semua manusia boleh merasakan wujudnya matahari dengan melihat menggunakan mata atau dapat merasakannya haba dengan kulit. Nama Nur Sohila binti Baharudin, angka metrik 1221390. Akhir sekali, kesimpulan mengenai falsafah manusia menurut David Hume iaitu empirisme merupakan satu kebenaran dan pengetahuan yang hanya dapat diperolehi melalui pengalaman sahaja yang dia menafikan pengetahuan secara semula jadi. Seterusnya, pengetahuan yang sempurna tidak akan dapat melalui akal.
namun dapat diperolehi melalui panca indera manusia iaitu mata, lidah, telinga, kulit dan hidung. Akhir sekali tentang penolakan ke atas keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta di atas muka bumi ini. Ia sangat menyangkal dan mengkritik secara keras atas keberadaan Tuhan.